Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Luqman Muhammad. Ini ringkas 9 pagi. Sarawak kini berjaya mendapatkan haknya semula, terutama dalam isu minyak dan gas. Menerusi perjanjian penyelesaian komersial bersama Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas, ia menjadi bukti hak Sarawak diiktiraf berlandaskan peruntukan undang-undang. Di bawah Ordinan Perlombongan Minyak 1958/OMO 58, Sarawak mempunyai hak untuk melaksanakan penerokaan minyak dan gas yang terdapat di negeri ini. Malah dengan perjanjian itu, membolehkan Sarawak untuk terlibat lebih aktif dalam industri berkenaan menerusi Syarikat Petroleum Sarawak Berhad Petros dengan kerjasama Petronas. Mengulas mengenai keberhasilan perjanjian, kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng, hanya masa akan menentukan. Dia masa akan menentukan sama betul atau tidak. We don't have to argue because we got the right to review. Okay? Itu respon ringkas beliau ketika mengulas dakwaan pembangkang yang mengatakan penyelesaian itu merugikan Sarawak. Pada 7 Disember lalu, Sarawak menandatangani perjanjian penyelesaian bersama Petronas yang disaksikan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Abang Johari di Kuala Lumpur. Malah kedua-dua pihak bersetuju untuk mewujudkan kerangka kerja bagi memantau syarat-syarat perjanjian dilaksanakan. Kerajaan Sarawak akan mewujudkan sebuah sekolah menengah Islam berteraskan silibus antarabangsa dalam memastikan masa depan anak-anak Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob Matari menerima pendidikan yang mendalam terhadap pembelajaran Al-Quran. Mendedahkan perkara itu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tunopeng berkata, proses pendidikan itu akan melibatkan kerjasama dengan Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah Singapura. Kita telah buat keputusan untuk meneruskan pembelajaran yang berteras kepada Al-Quran dan juga ilmu dunia. Dan kita mewujudkan sekolah menengah untuk meneruskan para penuntut kita dari sekolah rendah Matari. Dan sekolah menengah ini kita bekerjasama dengan Al-Junaid International School di Singapura. Abang Johari berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan ulang tahun Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob yang ke-10 di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, pembangunan sekolah itu akan bermula tahun depan dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Katanya lagi pentadbiran dan pengurusan Matari selepas ini akan diletakkan di bawah tanggungjawab Majlis Islam Sarawak sepenuhnya. Saya ingin berkongsi di sini, saya telah membuat keputusan bahawa sekolah ini akan diambil alih oleh Majlis Islam. Kerana ongkosnya tinggi, biarlah kerjaan memberikan ongkos meneruskan sekolah Matari ini. Dan ia berselaskan kepada silibus antarabangsa. Susulan pengumuman penubuhan sekolah menengah Islam antarabangsa, kini para ibu bapa penuntut Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob Matari tidak lagi perlu bimbang haluan anak-anak mereka apabila tamat melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah rendah. Guru Besar Materi Abdullah Othman berkata segala persiapan akan diperhalusi dengan memberi jaminan kepada golongan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka melanjutkan pelajaran di peringkat sekolah menengah. Okay, seperti apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Okay, jadi persiapan-persiapan seperti di segi kemudahan, di segi pembelajaran, kurikulumnya yang kita akan sediakan kepada murid kelak untuk sekolah menengah adalah perkara-perkara yang standing ataupun perkara-perkara yang seiring dengan peredaran zaman. Jadi perkara itu yang boleh menyebabkan ibu bapa akan jadi lebih yakin untuk menghantar anak-anak ke sekolah kelak. Abdullah Othman berkata demikian ketika ditemui selepas majlis sambutan ulang tahun ke-10 Mahat Tahfiz Tun Abdul Rahman Yaakob pada Rabu. Katanya penambahbaikan sistem sekolah tahfiz Matari disifatkan sebagai kesinambungan perkembangan pendidikan Islam di Sarawak. Tambah Abdullah lagi, pengurusan yang akan diambil alih Majlis Islam Sarawak itu bakal memberi manfaat besar kepada madrasah berkenaan untuk kelangsungan masa panjang. Jadi harapan memanglah besar harapan kita bila suatu pengambilan itu melibatkan perkara yang besar. Jadi kita harap apa yang dah kita usahakan pada mulanya dapat diteruskan
sama ada ditambah baik ataupun akan jadi lebih baik daripada sekarang. Penubuhan matahari merupakan cetusan idea yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud ketika memegang jawatan Ketua Menteri dan Pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak. Sementara idea penubuhan matahari adalah sebagai usaha Kerajaan Sarawak dalam melahirkan lebih ramai hafiz, iaitu penghafaz Al-Quran yang profesional. Bertemu kembali. Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak telah mengenal pasti sebanyak 117 acara yang akan diadakan pada tahun depan. Ia sebagai inisiatif kerajaan negeri ini menghidupkan semula sektor pelancongan yang terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata pelan pemulihan disifatkan perlu dilaksanakan bagi mengekalkan ekosistem pelancongan yang kini sedang berdepan krisis ekonomi. Mengulas lanjut, antara strategi utama dalam pelan pemulihan pelancongan katanya ialah memperkasakan ekopelancongan berasaskan komuniti termasuk menggalakkan penyertaan lebih ramai pemain industri tempatan. For next year, the ministry will focus on ecotourism. Number 2 will be our community-based tourism, i.e. more on the domestic tourism, so to speak. We like to encourage our own local, in the rural area especially, to go into providing homestay. This is in line of our ministry this year, promoting domestic tourism. Antara lain, kementerian melaksanakan pakej perjalanan siasito bagi merangsang pelancongan domestik yang mensasarkan pelancong tempatan untuk memilih Sarawak sebagai destinasi utama untuk bercuti. Next year, beginning of next year, probably the first half of the year, international tourist arrival will still be very minimum. So because of that, Sarawak Tourism Board has been very active, and together with MOTEC and our ministry, of course, will continue to focus on domestic tourism. Beliau berkata demikian ketika ditemui oleh pemberita semasa sesi sidang media mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelarasan Pelancongan Negeri Sarawak bilangan 3/2020 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Sejumlah 70 kompaun bernilai 3.45 juta ringgit telah dikeluarkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC kepada syarikat Telkom bagi tahun 2020. MCMC mendedahkan kompaun tersebut adalah atas kesalahan pendaftaran kad SIM Prabaya tanpa membuat pengesahan maklumat pengguna. MCMC dalam kenyataan pada Rabu memaklumkan daripada jumlah tersebut sebanyak 15 kompaun bernilai RM750,000 dikeluarkan kepada 5 syarikat telekomunikasi pada 4 Disember lalu atas kesalahan itu. Kompaun itu dikeluarkan atas kesalahan di bawah Seksyen 127 Akta Komunikasi dan Multimedia AKMM 1998 yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. MCMC memaklumkan antara penerima jumlah kompaun tertinggi yang dikeluarkan pada 4 Disember ialah syarikat Digi Telecommunications Sendirian Berhad dengan 5 kompaun bernilai RM250,000, diikuti Maxis Broadband Sendirian Berhad sebanyak 4 kompaun bernilai RM200,000. Syarikat U-Mobile Sendirian Berhad pula dikenakan 3 kompaun bernilai RM150,000. Tune Talk Sendirian Berhad dikenakan 2 kompaun berjumlah RM100,000, manakala YTI Communications Sendirian Berhad dikenakan 1 kompaun bernilai RM50,000. MCMC berkata tindakan kompaun itu diambil berdasarkan audit yang dijalankan MCMC di Pahang, Kelantan dan Terengganu sekitar Ogos dan Oktober tahun lepas.
Menurut kenyataan lagi, tindakan diambil mencerminkan usaha tegas dan berterusan oleh MCMC dalam melindungi kepentingan pengguna daripada kes-kes penipuan ataupun skam dalam talian yang semakin meningkat. Polis Thailand menahan 5 suspek termasuk seorang rakyat Malaysia yang disyaki terlibat menculik seorang ahli perniagaan dari China di Bangkok. Lelaki berusia 49 tahun itu yang merupakan seorang pemandu pelancong dan 4 lelaki rakyat Thailand telah ditahan di sebuah pusat peranginan dalam wilayah Supanburi kira-kira 100 km dari Bangkok. Ketua Biro Polis Metropolitan Lieutenant General Pakapong Pong Petra berkata, ahli perniagaan berusia 43 tahun itu telah diculik di Bangkok pada kira jam 4.30 petang waktu tempatan pada Sabtu. Berdasarkan siasatan awal, beliau berkata suspek rakyat Malaysia telah menghubungi rakan mangsa dan menuntut 3 juta yuan bersamaan 1.86 juta ringgit sebagai tebusan. Siasatan dijalankan selepas rakan mangsa memaklumkan insiden penculikan itu kepada Subbahagian Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV, polis berjaya mengesan kesemua suspek di sebuah pusat peranginan dalam wilayah Subhanburi. Polis berjaya membebaskan ahli perniagaan itu dan memberkas kelima-lima suspek. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVA untuk jam ini. Teruskan kesertaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Saya Luqman Mohamad, salam hormat dan jumpa lagi.